Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aina binti Abdul Nasir bersama dua orang lagi rakan sekumpulan saya, iaitu Alfa binti Saiful Hairul Nur dan juga Nur Anis Afikah binti Mansur. Hari ini kami akan membentangkan tugasan kedua, kursus fiqh kekeluargaan Islam di bawah prosedur pembubaran perkahwinan. Okey, baik. Seterusnya kita beralih kepada isi kandungan yang akan kami bentangkan. Yang pertama, kami akan bentangkan tentang talak, kemudian idah dan rujuk, kemudian hadanah. Okey, kita pergi satu persatu. Yang pertama, pada bahagian talak. Okey, baik. Apa itu talak? Definisi talak menurut Al-Zuhaili, talak secara istilahnya bererti melepaskan ikatan pernikahan. Bilangan kata talak iaitu cerai atau yang sejenisnya. Kemudian Syed Salim menyatakan juga talak secara syariat adalah melepaskan ikatan pernikahan atau memutuskan hubungan pernikahan saat itu juga atau dikemudiankan waktu dengan lafaz tertentu. Dengan itu, secara keseluruhannya, talak merupakan penceraian atau putusnya ikatan pernikahan antara suami dan isteri yang terjadi sesaat suami mengucapkan lafaz talak atau lafaz yang sejenis dengannya. Okey, seterusnya kita beralih kepada hukum talak. Secara keseluruhannya, hukum talak ada 4, iaitu makruh, wajib, sunat dan juga haram. Jadi kita telusuri satu persatu. Yang pertama, hukum makruh. Hukum talak akan jadi makruh sekiranya seorang suami tidak wajar menceraikan isterinya tanpa sebarang sebab. Daripada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, tak ada satu yang dihalalkan oleh Allah tetapi dibenci lebih daripada penceraian. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian hukum talak jatuh kepada hukum wajib apabila sesebuah perkahwinan itu tidak mampu didamaikan dan sekiranya diteruskan ia boleh memudaratkan sama ada pada pihak isteri ataupun suami. Jadi dalam situasi sebegini, hukum bercerai adalah wajib demi menjaga kemaslahatan kedua-dua belah pihak. Okey, seterusnya, hukum talak boleh jadi sunat apabila suami atau isteri tidak mampu menunaikan kewajipannya. Sebagai contoh, apabila isteri tidak menjaga hubungan beliau dengan Allah dan suami pula tidak mampu untuk mendidik isteri tersebut. Okey, jadi seterusnya kita beralih kepada hukum talak akan menjadi haram. Talak juga boleh jatuh kepada hukum haram dalam beberapa keadaan. Iaitu yang pertama, keadaan cerai dilafazkan semasa isteri dalam nifas dan haid. Yang kedua, talak juga boleh jadi haram apabila suami melafazkan cerai dengan tujuan untuk memudaratkan isteri. Dan yang ketiga, talak diharamkan tanpa sebab-sebab munasabah yang dibenarkan oleh syariah. Okey, jadi itu keempat-empat hukum talak. Seterusnya, kita beralih kepada jenis talak. Sebagaimana yang diketahui, secara umumnya jenis talak kita ada dua, iaitu talak raj'i dan juga talak ba'in. Jadi, apa itu talak raj'i? Talak raj'i adalah apabila seorang suami menceraikan isterinya dan masih boleh merujuk kembali tanpa akad nikah atau acara pernikahan dengan syarat isteri itu masih berada dalam tempoh iddah. Talak ba'in pula, talak ba'in dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu ba'in sughra dan juga ba'in kubra. Yang pertama, ba'in sughra adalah talak yang jatuh serta-merta pada masa lafaz talak dilafazkan dan kesemua hak-hak isteri terputus apabila dijatuhkan talak. Jadi, sekiranya suami ingin kembali bersama isteri, maka perlulah suami menikahi isterinya semula dengan mas kahwin yang baru. Manakala talak ba'in kubra pula adalah talak 3 yang dilafazkan oleh suami, yang mana semua perhubungan antara suami dan isteri terputus serta-merta setelah talak dijatuhkan. Jadi, apabila berlakunya talak ini, suami tidak boleh merujuk dengan isterinya, melainkan bekas isterinya tersebut berkahwin dengan lelaki lain, bersetubuh dengan suami barunya dan suami menceraikannya. Oleh itu, bekas suami pertamanya boleh berkahwin semula dengan bekas isterinya setelah tamat tempoh iddah dengan bekas suami yang kedua. Okey, itu adalah talak bain
kubra. Seterusnya kita beralih kepada lafaz talak. Setakat dalam pengetahuan semua, lafaz talak ada dua, iaitu lafaz sharih dan juga lafaz kinayah. Apa itu lafaz sharih? Lafaz sharih adalah satu lafaz talak yang jelas maksudnya untuk memutuskan ikatan perkahwinan. Sebagai contoh, suami berkata kepada isteri, aku ceraikan kau dengan talak satu, atau mulai saat ini aku lepaskan engkau dari menjadi isteriku. Bermakna lafaz yang disebutkan oleh suami itu adalah jelas dan nyata bunyinya, tidak berkias. Okey, itu adalah lafaz sharih. Kemudian kita beralih kepada lafaz kinayah. Lafaz kinayah pula merupakan lafaz yang boleh membawa maksud untuk penceraian dan sebaliknya, di mana wujudnya keraguan pada lafaz tersebut. Jadi lafaz kinayah ini adalah lafaz yang bersifat kias. Seperti suami berkata kepada isteri, baliklah ke rumah bapamu atau pergilah engkau dari sini. Bermaksud lafaz yang dilafazkan oleh suami tidaklah jelas seperti lafaz sharih. Okey. Seterusnya kita masuk kepada prosedur penceraian secara talak di Malaysia. Kita ada dua bahagian, iaitu talak di luar mahkamah dan talak di dalam mahkamah. Manakala dalam talak di dalam mahkamah, kita bahagikan lagi kepada dua, iaitu dengan persetujuan bersama, iaitu suami dan isteri, dan juga tanpa persetujuan bersama. Okey, jadi kita tengok dulu prosedur talak di luar mahkamah. Bagaimana jika sebuah pasangan suami dan isteri, suami melafazkan talak di luar mahkamah, seperti contoh di rumah ataupun dalam kereta ataupun di tempat-tempat lain. Bermaksud talak tersebut berlaku di luar mahkamah. Jadi apa yang suami dan isteri itu perlu buat selepas itu adalah pasangan suami isteri tersebut perlu yang pertama melaporkan perceraian tersebut dengan kadar segera kepada mahkamah syariah di tempat mereka tinggal ataupun tempat mereka bermastautin. Yang kedua, mereka perlu mendapatkan pengesahan perceraian tersebut daripada mahkamah syariah. Setelah melalui proses-proses di mahkamah, mereka perlu dapatkan pengesahan perceraian daripada mahkamah. Jadi selepas itu, mereka perlu daftarkan perceraian di Jabatan Agama Islam. Mereka akan daftarkan perceraian tersebut supaya apabila ada apa-apa perkara berbangkit daripada perceraian tersebut akan diambil kira dengan teratur oleh mahkamah dan juga Jabatan Agama Islam. Okey, jadi setelah itu Jabatan Agama Islam akan mendaftarkan perceraian pasangan tersebut. Okey, itu bagi prosedur talak di luar mahkamah. Jadi sekarang kita beralih kepada prosedur talak dalam mahkamah pula. Maksudnya talak dengan perintah mahkamah. Kita terbahagi kepada dua, iaitu talak dengan persetujuan bersama, iaitu suami dan isteri, dan juga talak tanpa persetujuan bersama. Talak dengan persetujuan bersama ni maksudnya seorang suami atau isteri, kedua-duanya membuat permohonan kepada mahkamah dengan mengisi borang-borang tertentu untuk bercerai sekiranya kedua-dua pihak bersetuju untuk berbuat demikian. Jadi apabila kedua-dua pihak setuju untuk bercerai, mereka akan pergi ke mahkamah dan membuat permohonan dan mengisi borang-borang tertentulah di mahkamah. Itu adalah talak dengan persetujuan bersama. Manakala talak tanpa persetujuan bersama, iaitu salah seorang suami atau isteri akan membuat permohonan bercerai, tetapi pihak yang lagi satu tidak bersetuju untuk bercerai. Jadi kita akan tengok prosedur dia macam mana. Yang pertama, kita akan tengok prosedur talak dengan persetujuan bersama. Apa yang perlu mereka lakukan jika mereka bersetuju untuk bercerai? Yang pertama, mereka perlu pergi ke kaunter mahkamah syariah dan suami atau isteri perlu serahkan borang permohonan perceraian yang dilengkapkan mengikut format borang negeri masing-masing. Kemudian mereka perlu bayar yuran pendaftaran mengikut kadar ketetapan negeri masing-masing. Kemudian mereka akan daftarkan kes cerai di kaunter tersebut dan mereka akan terima tarikh dan masa untuk hadir ke mahkamah. Kebiasaannya, tarikh untuk suami dan isteri hadir ke mahkamah tidak melebihi 21 hari dan daripada tarikh yang didaftarkan tersebut. Okey, seterusnya apabila setelah selesai di kaunter mahkamah, pada tarikh yang diberikan, suami dan isteri seterusnya perlu hadir ke mahkamah. Jadi suami dan isteri perlu hadir pada masa yang ditetapkan dan perlu bawa dokumen asal, iaitu sijil nikah ataupun sijil rujuk jika pernah rujuk. Dan juga mereka perlu bawa kad pengenalan diri atau apa-apa dokumen pengenalan diri ataupun pasport. Seterusnya
di situ mahkamah akan mendapatkan persetujuan perceraian daripada suami dan isteri. Jadi sebabkan mereka ni dah bersetuju untuk bercerai, jadi dengan mudahnya suami akan melafazkan cerai talak satu kepada si isteri. Jadi mahkamah akan sahkan lafaz cerai suami dan mahkamah juga akan keluarkan perintah penceraian. Jadi selepas itu suami dan isteri akan terima rekod perceraian tersebut. Suami dan isteri perlu bawa rekod perceraian dengan segera ke Jabatan Agama Islam untuk mereka daftarkan perceraian mereka di sana. Okey, seterusnya setelah habis proses di mahkamah, suami dan isteri perlu pergi ke Jabatan Agama Islam Negeri dengan segera dan perlu serahkan rekod cerai kepada Jabatan Agama bersama dengan sijil nikah ataupun sijil rujuk, kad pengenalan ataupun mana-mana dokumen pengenalan diri. Yang ketiga, perintah daftar cerai dan rekod perceraian daripada mahkamah tadi. Dan kemudian perlu bayar yuran daftar cerai mengikut kaedah yang ditetapkan oleh negeri masing-masing. Seterusnya, Jabatan Agama Islam akan mendaftarkan perceraian mereka dan Jabatan Agama Islam juga akan mengeluarkan sijil cerai yang membuktikan mereka sudah bercerai. Okey, itu adalah untuk talak dengan persetujuan bersama. Tetapi apa akan jadi jika talak itu tanpa persetujuan bersama? Jadi proses yang pertama sama juga, salah seorang yang ingin bercerai antara suami ataupun isteri perlu pergi ke kaunter mahkamah syariah dan melalui proses yang sama seperti permohonan talak dengan persetujuan bersama tadi. Perlu ambil borang, bawa kad pengenalan, bawa sijil nikah dan rujuk, apa semua. Dia akan mengisi borang-borang tu di kaunter mahkamah dan mahkamah akan serahkan tarikh dan masa yang perlu mereka hadir ke mahkamah. Okey, seterusnya apabila dapat tarikh tersebut, mereka perlu hadir ke mahkamah. Jadi mahkamah akan serahkan sama ada kepada suami atau isteri dalam tempoh tidak melebihi 14 hari selepas kes tersebut didaftarkan di kaunter tadi. Jadi pada tarikh tersebut, suami dan isteri perlu hadir ke mahkamah bawa bersama dokumen sijil nikah ataupun sijil rujuk dan kad pengenalan atau mana-mana dokumen pengenalan diri ataupun pasport. Jadi antara suami atau isteri yang tidak bersetuju bercerai, mahkamah akan lantik jawatan kuasa pendamai. Jadi apa yang perlu jawatan kuasa pendamai ni buat? Jawatan kuasa pendamai perlu pada proses jawatan kuasa pendamai, suami dan isteri perlu hadir pada tarikh dan masa yang ditetapkan, dan ketika itulah suami ataupun isteri perlu beri keterangan kepada jawatan kuasa pendamai. Jadi jawatan kuasa pendamai dia akan adakan proses perdamaian. Kemudian mereka juga akan kemukakan laporan bertulis dan syur kepada hakim sama ada wujud perdamaian atau tidak. Jadi semasa proses perdamaian dijalankan, kebiasaannya dalam tempoh tidak melebihi 6 bulan. Jadi tempoh diberikan 6 bulan untuk mereka mengadakan perdamaian. Tetapi jika 6 bulan tersebut berlaku beberapa keputusan, jadi mahkamah akan membuat keputusan. Seterusnya mahkamah akan buat keputusan daripada hasil daripada perdamaian tadi. Keputusannya yang pertama, jika suami dan isteri setuju untuk bercerai, jadi suami akan lafaz cerai mengikut prosedur talak dengan persetujuan bersama yang tadi, sebab mereka memang kedua-dua dah bersetuju untuk bercerai. Tetapi kalau suami ataupun isteri tidak setuju cerai, jadi kes mereka akan dirujuk ke proses majlis hakam. Okey, seterusnya suami dan isteri setuju berdamai. Jika mereka dua-dua tak jadi nak cerai, berdamai, jadi kes mereka tersebut akan dibatalkan. Okey, jadi saya akan kumpulkan perkara keputusan kedua, iaitu apabila suami atau isteri tidak bersetuju cerai. Jadi kes ini akan dirujuk ke proses majlis hakam. Apa itu proses majlis hakam? Semasa proses majlis hakam ni, mahkamah akan melantik hakam. Jadi suami dan isteri perlu hadir pada tarikh dan masa yang ditetapkan semasa proses majlis hakam ni dijalankan. Jadi suami dan isteri perlu beri keterangan kepada hakam yang telah dilantik oleh mahkamah. Jadi hakam ni akan dapatkan kuasa talak dan maklumkan keputusan kepada hakim atas keterangan-keterangan yang diberikan kepada beliau. Jadi kebiasaannya proses majlis hakam mengambil masa tidak melebihi 3 bulan. Jadi
Seterusnya suami dan isteri perlu kembali ke mahkamah untuk mahkamah memperakukan keputusan hakam yang tadi tu. Jadi seterusnya suami atau hakam akan lafaz cerai. Seterusnya mahkamah akhirnya akan keluarkan perintah perceraian. Jadi seterusnya suami dan isteri akan terima rekod perceraian, bawa rekod perceraian dengan segera ke Jabatan Agama Islam untuk daftar cerai. Jadi akhirnya keputusan hakam adalah mengikut kepada keterangan-keterangan yang diberikan oleh suami ataupun isteri. Jadi setelah hakam memberi syor kepada mahkamah, di mahkamah akan memutuskan sama ada suami akan jatuhkan talak. Jika suami tidak jatuhkan talak, hakam akan melafazkan cerai tersebut. Okey. Kemudian suami dan isteri mereka akan terima rekod penceraian setelah perceraian tersebut berlaku. Kemudian perlu bawa rekod tersebut dengan segera ke Jabatan Agama Islam negeri masing-masing. Okey, seterusnya di Jabatan Agama Islam negeri, mereka perlu serah rekod tersebut bersama dengan sijil nikah ataupun sijil rujuk, dan juga kad pengenalan atau mana-mana dokumen pengenalan diri, dan perintah daftar cerai dan rekod perceraian. Kemudian mereka perlu bayar yuran daftar cerai mengikut kadar yang ditetapkan oleh negeri masing-masing. Kemudian setelah itu Jabatan Agama Islam akan mendaftarkan penceraian mereka, dan akhirnya sijil cerai akan dikeluarkan kepada pasangan tersebut. Okey, jadi dengan itu pasangan tersebut secara rasminya telah diperakukan bercerai oleh Jabatan Agama Islam negeri. Okey, setakat ini itu sahaja penerangan saya untuk pembubaran perkahwinan bagi jenis talak. Okay, seterusnya kepada rakan saya akan menyambung pada iddah dan juga rujuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfa binti Saiful Haruno dan saya akan menerangkan pembubaran perkahwinan yang kedua, iaitu dari segi aidah dan juga rujuk. Aidah dan rujuk ini adalah satu perkara yang saling berkait rapat kerana dalam tempoh aidah ini suami berhak untuk melafazkan rujuk kepada isterinya untuk mengembalikan semula ikatan perkahwinan yang sempurna. Sebelum saya menjelaskan mengenai rujuk dengan lebih mendalam, saya akan menerangkan dahulu tentang konsep aidah dalam Islam. Di sini saya lampirkan 3 konsep mengenai aidah. Yang pertamanya, menurut Mac Wong Mahmud et al. Pada tahun 2020, aidah daripada perkataan adat iaitu bahasa membawa maksud pengiraan, hitungan dan juga bilangan. Aidah ini merupakan satu tempoh yang perlu dikira dan dihitung oleh isteri sama ada ianya dicerai atau kematian suami bagi memastikan ikatan perkahwinan itu diceraikan dengan sah. Okay, baiklah, seterusnya menurut Nabihah dan Cik pada tahun 2017 mengatakan bahawa konsep aidah adalah satu tempoh masa yang telah ditetapkan terhadap wanita sama ada kerana bercerai hidup atau bercerai mati bagi tujuan membersihkan rahim daripada sebarang benih suami terdahulu, melahirkan rasa sedih atas kematian suami tafajuk, serta tempoh masa mengabdikan seluruh jiwa raga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bermaksud pada ketika tempoh aidah ini, para isteri perlu melihat kekosongan rahim mereka daripada sebarang janin, dan ia juga menjadi simbolik kepada para isteri untuk berkabung dan beribadah sepenuhnya kepada Allah semasa berada dalam kesedihan. Menurut Siti Jahrini pada tahun 2017 mengatakan bahawa Syekh Husin bin Audah Al-Awaisyah menjelaskan aidah adalah waktu seorang wanita harus menunggu hingga ia boleh bernikah lagi disebabkan suaminya wafat atau suami menceraikannya, serta menunggu sampai kelahiran anaknya dengan hitungan bulan. Ini bermaksud isteri tersebut perlu menunggu dalam tempoh masa yang tertentu sama ada 3 kali suci, 3 bulan atau 4 bulan 10 hari sehingga ia boleh melakukan suatu perkara yang diperlukan seperti menerima pindangan orang lain atau berkahwin dengan orang lain atau keluar daripada rumah. Ini kerana untuk memastikan ikatan perkahwinan tersebut adalah diceraikan dan diputuskan dengan sah mengikut hukum syarak. Baiklah, seterusnya adalah dari segi rukun edah. Terdapat 3 jenis rukun edah iaitu aidah talak raj'i, aidah talak ba'in
dan juga aidah kematian suami. Ketiga-tiga rukun ini mempunyai persamaan dan juga perbezaan yang perlu dihayati oleh setiap isteri bagi memastikan perkara-perkara yang tidak diingini berkaitan aidah berlaku dalam realiti kehidupan berumah tangga. Dari segi aidah talak raj'i, isteri atau wanita haram menerima pinangan dan berkahwin dengan lelaki ajnabi ataupun lelaki asing. Ini kerana pada ketika itu, isteri itu masih mempunyai status isteri yang sah kepada suaminya yang diceraikan. Yang kedua adalah wanita tidak dibenarkan keluar rumah kecuali dengan keizinan suami. Ini kerana isteri tersebut masih di bawah tanggungjawab suaminya dan suami itu berhak mengetahui tentang isterinya sama ada yang ingin keluar atau melakukan suatu perkara. Yang ketiga adalah wanita tidak dibenarkan berpindah atau tinggal di rumah lain yang bukan menjadi kebiasaannya tinggal. Contohnya, apabila mereka bercerai, isteri ini ingin keluar pada rumah, ingin duduk di rumah kawan atau ingin duduk di rumah adiknya. Perkara ini adalah melanggar rukun kerana pada ketika itu, wanita tersebut masih di bawah tanggungan suaminya dan suaminya berhak memberikan perlindungan dan juga tempat tinggal, nafkah dan sebagainya kepada wanita tersebut. Dan yang terakhir ialah wanita ini tidak boleh berkabung, bahkan mereka dituntut untuk bersolek dan juga berhias. Ini kerana pada ketika ini melalui solek dan juga berhias, mereka dapat mendorong pasangan suami isteri untuk rujuk kembali dan memperbaiki hubungan ikatan perkahwinan mereka yang berada dalam fasa perceraian. Baiklah, bagi rukun kedua ialah aidah talak bain. Dalam aidah talak bain ini, sama juga di mana wanita haram menerima pinangan dan juga berkahwin dengan lelaki ajnabi. Dan mereka ini tidak dibenarkan keluar rumah kecuali dalam had dan batas yang diperlukan sahaja. Ini bermaksud sekiranya isteri wanita tersebut perlu keluar dalam situasi yang terpaksa. Contohnya ingin melakukan pekerjaan, membeli barang rumah, ingin membeli makanan, iaitu yang adalah salah satu keperluan, maka ianya dibenarkan. Baiklah, selain itu wanita ini tidak dibenarkan berpindah dan juga tinggal di rumah lain yang bukan menjadi kebiasaannya tinggal. Dan yang terakhir ialah wanita ini disunatkan berkabung dan meninggalkan amalan berhias. Hal ini kerana anda talak bain yang dikenakan kepada isteri ini adalah talak di mana suami tidak boleh rujuk kembali, dan sekiranya mereka ingin bersama, maka lelaki tersebut perlu menikahinya dengan mas kahwin yang baru. Justru itu, sekiranya wanita ini mengamalkan amalan berhias secara melebih-lebihan kepada suaminya, ia boleh membawa kepada kemungkaran dan juga maksiat dan boleh merosakkan ikatan perkahwinan tersebut. Justru mereka ini disunatkan untuk berkabung dan mengurangkan amalan menghias seperti sedia kala. Baiklah, yang ketiga ialah aidah kematian suami, di mana wanita tersebut haram menerima pinangan dan berkahwin dengan lelaki ajnabi dan tidak dibenarkan keluar rumah kecuali dalam had dan batas yang diperlukan sahaja. Dan yang ketiga, sama juga seperti tadi, iaitu wanita ini tidak dibenarkan untuk berpindah atau tinggal di rumah lain yang bukan menjadi kebiasaannya tinggal. Dan yang terakhir adalah yang sedikit berbeza, iaitu wanita ini wajib berkabung sepanjang tempoh aidah dan meninggalkan unsur-unsur berhias. Hanya kerana pada ketika ini isteri diberikan ruang untuk beribadah sepenuhnya dan menzahirkan rasa sedih mereka di atas kematian suami. Dan mereka ini tidak boleh melakukan unsur-unsur berhias seperti memakai emas, memakai emas, memakai pakaian menunjuk mata, memakai solekan, celak mata dan sebagainya. Seterusnya adalah saya akan menjelaskan pula jenis dan tempoh aidah. Terdapat dua pembahagian jenis dan tempoh aidah, iaitu isteri yang diceraikan dan yang kedua adalah kematian suami. Baiklah, bagi isteri yang diceraikan terdapat beberapa jenis yang perlu difahami, iaitu bagi dalam konteks ada hubungan kelamin antara suami isteri dalam tempoh perkahwinan, iaitu isteri yang belum putus haid perlu melalui tempoh aidah sebanyak 3 kali suci. Bagi pengiraan 3 kali suci ini akan saya jelaskan dengan lebih mendalam bagi slide seterusnya. Yang kedua adalah isteri yang belum putus haid tetapi mempunyai istihadah, iaitu pengeluaran darah dari luar kitaran haid. Sekiranya isteri ini tahu kebiasaan perjalanan darah, maka mereka perlu melalui 3 kali suci dalam tempoh aidah. Tetapi sekiranya mereka tidak tahu kebiasaan perjalanan darah, maka mereka perlu melalui 3 bulan tempoh aidah. 3 bulan ini merujuk kepada 3 bulan hijrah, bukannya masihi.
Baiklah, bagi isteri yang tidak pernah, tidak ada atau telah putus haid, maka mereka juga perlu melalui tempoh masa 3 bulan. Hal ini kerana mungkin isteri tersebut meskipun ia telah berkahwin pada umur 17 tapi tak semestinya ia telah datang haid. Dan mungkin pada ketika umur 70, isteri tersebut telah diceraikan dan mungkin dalam keadaan yang menopause. Jadi mereka perlu melalui 3 bulan tempoh iddah. Baiklah, bagi isteri yang mengandung yang perlu menjalani tempoh iddah sehingga melahirkan anak atau kandungan gugur. Contohnya, sekiranya ia diceraikan ketika kandungan tersebut berusia 3 minggu, maka tempoh iddahnya adalah panjanglah, 9 bulan lebih. Tetapi sekiranya isteri tersebut diceraikan ketika usia kandungan 8 bulan, maka tempoh iddahnya itu adalah singkat, iaitu mungkin sebulan lebih atau sehingga anak itu dilahirkan. Baiklah, sekiranya tiada hubungan kelamin antara suami isteri dan tempoh perkahwinan, maka tiada iddah dikenakan kepada isteri tersebut. Ini adalah contoh pengarahan iddah, iaitu bagi isteri yang diceraikan. Contohnya, sekiranya perceraian berlaku pada 4 bulan 1 2018 di mana isteri itu dalam keadaan suci, maka tempoh iddah itu akan tamat pada permulaan haid ketiga, iaitu 25 bulan 2 2019. Okay, ini contoh kedua juga sama seperti contoh yang pertama. Tetapi sekiranya isteri itu diceraikan dalam keadaan haid, maka tempoh iddah tersebut akan tamat pada permulaan haid yang keempat. Okay, maksudnya bukannya habis haid keempat tu baru habis iddah, tetapi masuk saja haid yang keempat, maka tamatlah iddah isteri tersebut. Baiklah, seterusnya adalah dari segi kematian suami. Okay, jika wanita tersebut ada haid dan juga tidak mengandung, maka mereka perlu melalui 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari ini macam mana nak kira? Okay, contohnya, jika suami mereka meninggal pada awal bulan Muharram, maka ia kira sebanyak 4 bulan hijrah dan juga tambah 10 hari. Contohnya, kira 1 bulan Muharram 1 bulan, kemudian tambah 1 bulan Safar 2 bulan, tambah 1 bulan Rabiul Awal 3 bulan, tambah 1 bulan Rabiul Akhir 4 bulan, cukup 4 bulan. Dan untuk cukupkan 10 hari, maka dia perlu mengambil 10 hari daripada Jamadil Awal tersebut dan cukuplah 4 bulan 10 hari. Okay, bagi isteri yang mengandung anak suami itu, suami pula adalah sama seperti tadi, iaitu sehingga melahirkan anak atau kandungan itu gugur. Berdasarkan tempoh iddah ini dapat dilihat bahawa iddah amatlah dititik beratkan dalam ajaran Islam bagi mengelakkan pelanggaran hukum syarak yang boleh merosakkan keturunan, nafkah, mengenai perihal warisan dan sebagainya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 234 yang bermaksud, orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dengan meninggalkan isteri-isteri, hendaklah para isteri itu menangguhkan dirinya beriddah 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tiada dosa bagimu para wali membiarkan mereka berbuat terhadap diri menurut apa yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Petikan ini saya ambil daripada sumber Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan pada tahun 2021. Berdasarkan dalil Al-Quran ini dapat dilihat bahawa iddah merupakan prosedur pembubaran perkahwinan yang amat penting dan akan menjamin sama ada ikatan perkahwinan tersebut adalah dapat diceraikan atau disatukan semula. Okay, baiklah. Seterusnya saya akan menjelaskan pula tentang konsep rujuk dalam Islam. Terdapat beberapa konsep yang dinyatakan dalam pembentangan kali ini, iaitu menurut Arifin 2018, rujuk ini berasal daripada bahasa Arab, iaitu raja'ah, yarji'u, rujukan yang bererti kembali atau mengembalikan. Di samping itu, rujuk ini menurut istilah pula adalah mengembalikan status hukum perkahwinan setelah terjadinya talak raj'i yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas isterinya dalam tempoh iddah dengan ucapan tertentu. Talak raj'i ini misalnya suami tersebut melafazkan talak 1 atau talak 2 kepada isteri dan dia melafazkan ucapan atau lafaz rujuk kepada isterinya untuk kembali sebagai suami isteri yang sah. Okeylah, bagi konsep yang kedua, iaitu menurut para ulama mazhab Syafi'iyah, rujuk adalah mengembalikan hubungan suami isteri ke dalam ikatan pernikahan yang sempurna. Dalam tempoh
ini, isteri diharamkan berhubungan dengan suaminya sebagaimana berhubungan dengan orang lain meskipun suami berhak merujuknya dalam masa iddah. Ini menunjukkan bahawa rujuk ini diberikan autonomi kepada suami, di mana suami akan melafazkan rujuk tersebut kepada isteri sama ada mereka ingin bersama kembali ataupun tidak. Dan pada sebelum berlakunya rujuk, isteri ini diharamkan berhubung dengan suaminya dan perlu melalui tempoh iddah dengan perhitungan yang betul. Terdapat beberapa isu berkaitan rujuk yang boleh dilihat dalam realiti kehidupan kita sekarang, di mana di sini saya lampirkan artikel daripada Cosmo pada tahun 2022 yang menyatakan bahawa wanita ini dilema bekas suami minta rujuk selepas puas belasah. Menurut beliau, perkahwinan mereka ini telah diceraikan akibat suaminya melafaz cerai talak satu. Namun begitu, suaminya ingin rujuk kembali kepada dia meskipun isterinya sering menjadi mangsa sikap baran bekas suaminya itu. Daripada situasi ini, wanita ini berasa dilema sama ada ia ingin rujuk kembali ataupun tidak, dan dia juga memikirkan tentang kebajikan anak-anaknya yang mungkin akan terjejas sekiranya mereka bercerai. Jadi perkara ini menjadikan satu isu dalam rujuk sama ada rujuk itu perlu dilakukan ataupun tidak kerana ia boleh memudaratkan si isteri tersebut. Berdasarkan isu rujuk ini, saya telah melampirkan dasar penetapan hukum rujuk di mana terdapat 5 hukum rujuk yang boleh dilihat bagi memastikan ikatan perkahwinan itu adalah bahagia. Yang pertamanya adalah dari segi hukum wajib. Wajib ini adalah perlu terhadap suami yang mentalak salah seorang isterinya sebelum dia menggunakan pembahagian waktunya terhadap isteri yang ditalak. Ini misalnya jika suami itu mempunyai 2 isteri dan suami ini tidak membahagikan waktunya kepada isteri yang kedua dan tidak meluangkan masa dengan isteri yang kedua seperti yang ditetapkan, dan dia juga telah mentalakkan isteri tersebut. Jadi wajib kepada dia untuk rujuk kembali dengan isteri tersebut kerana dia belum menggunakan pembahagian waktunya bersama isteri yang ditalak. Baiklah, hukum yang kedua adalah haram apabila rujuk itu menyakiti si isteri. Ini dapat dilihat daripada artikel yang dinyatakan sebentar tadi, di mana sikap suami itu tidak boleh berubah dan sikap barannya itu sering menyakiti isteri tersebut sepanjang perkahwinan mereka. Jadi hukum ini adalah haram dikenakan kepada pasangan tersebut. Baiklah, bagi hukum ketiga adalah makruh, di mana penceraian itu lebih baik dan berfaedah bagi keduanya, suami dan isteri. Misalnya mungkin apabila penceraian berlaku, maka mungkin kurangnya pergaduhan atau mungkin kebajikan anak-anak itu mungkin lebih terjaga kerana tiada lagi perselisihan faham antara kedua-dua pihak. Baiklah, yang keempat adalah jaiz, iaitu boleh, di mana ia merupakan hukum rujuk yang asli. Yang terakhir adalah sunnah, yang bermaksud jika suami itu ingin rujuk bagi memperbaiki keadaan isterinya atau rujuk itu lebih berfaedah bagi keduanya suami isteri. Contohnya mungkin suami itu ingin merujuk kembali kepada isterinya kerana dia ingin memperbaiki akidah isterinya daripada tidak menuntut aurat ke menuntut aurat. Jadi hukumnya adalah sunnah. Hukum-hukum ini dapat dilihat berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 231 yang bererti, apabila kamu menalak isteri-isteri kamu maka mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang makruf atau ceraikanlah mereka dengan cara yang makruf. Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberikan kemudaratan kerana dengan demikian kamu menganiaya mereka. Jadi berdasarkan firman Allah ini dapat dilihat bahawa suami dan isteri itu perlu mengambil berat tentang hukum rujuk sama ada ianya dapat mendatangkan kebaikan atau mungkin boleh mendatangkan kemudaratan dalam ikatan perkahwinan mereka yang sedang mengalami fasa perceraian. Baiklah, seterusnya adalah dari segi rukun rujuk. Terdapat beberapa rukun rujuk yang ditekankan, iaitu dari segi suami, isteri dan juga sirah. Bagi suami, syarat yang utamanya seperti kita tahu adalah suami itu mestilah Islam dan bukannya murtad. Baiklah, yang selain itu, suami ini perlulah berakal. Maksudnya ianya waras, dapat melakukan tanggungjawabnya sebagai seorang suami dengan baik. Kemudian adalah baligh, maksudnya yang mempunyai kematangan dan mampu menguruskan tanggungjawabnya sebagai ketua keluarga kepada isteri tersebut.
Maksudnya adalah dengan kemahuan sendiri dan tidak dipaksa. Ini bermaksud mereka ini rujuk dengan niat mereka untuk memperbaiki ikatan perkahwinan tersebut, bukannya disebabkan oleh mungkin orang ketiga yang memaksa untuk mereka merujuk kembali. Jadi syarat ini amatlah penting supaya suami tersebut dapat memastikan lafaz cerai talak tidak dijatuhkan sekali lagi kepada si isteri. Baiklah, bagi rukun yang kedua adalah isteri, di mana syaratnya sama juga, iaitu yang pertamanya suami isteri ini perlulah Islam dan telah pun disetubuhi oleh si suami, dan juga bercerai dengan talak bukannya dengan fasakh. Dan juga isteri ini tidak bercerai dengan hulu dan belum dijatuhkan talak ketiga. Hal ini kerana perceraian secara bain kubra, fasakh dan hulu ini merupakan salah satu halangan yang tidak dapat dielakkan dalam semasa prosedur rujuk, dan juga halangan-halangan ini akan menyukarkan pendaftaran nikah cerai rujuk dilakukan oleh pasangan suami dan isteri. Baiklah, yang ketiga adalah dari segi sirah atau lafaz. Di mana ia perlu menggunakan lafaz rujuk yang jelas dan juga tidak bertaklid. Maksudnya tiada syarat dikenakan. Contohnya, aku akan rujuk dengan kamu jika kamu masuk ke rumah ini. Tidak boleh. Yang ketiga adalah tidak ditentukan dengan masa. Contohnya, aku akan rujuk dengan kamu dalam tempoh 3 bulan saja. Jadi benda ini tidak boleh bertaklid dan juga tidak boleh ditentukan dengan masa. Untuk memastikan rujuk tersebut sah. Seterusnya, ini saya akan menjelaskan pula prosedur rujuk di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Di sini saya tekankan bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sahaja. Terdapat beberapa langkah prosedur yang telah saya asingkan secara sistematik. Yang pertama adalah langkah pertama, iaitu pasangan suami isteri ini perlulah mengisi borang serta mengemukakan bukti perceraian yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah atau surat perakuan cerai yang didaftarkan di mana-mana pejabat agama Islam negeri. Mereka ini perlu mengemukakan bukti-bukti perceraian dan juga borang permohonan rujuk ini kepada pihak pejabat agama Islam negeri di mana mereka sedang bermaslahatin. Contohnya, jika mereka itu berada di KL, wilayah persekutuan, tapi mereka ini adalah berasal daripada orang Kelantan, maka mereka perlulah melakukan di pejabat agama Islam negeri wilayah persekutuan, kerana situlah tempat mereka bermaslahatin. Bagi langkah kedua, di mana PNCR iaitu pendaftar nikah cerai rujuk akan membuat siasatan dengan melihat tempoh iddah, kerelaan atau tidak, serta halang-halangan dalam rujuk seperti perceraian talak bain kubra, fasakh dan juga hulu. Hal ini kerana sekiranya jika tempoh iddah itu adalah melebihi ataupun tiada kerelaan antara suami dan isteri tersebut dan juga wujudnya halangan seperti berlakunya talak bain kubra, maka rujuk ini tidak boleh dilakukan dan mereka ini perlu melalui prosedur yang lebih rumit dan juga berbeza daripada prosedur rujuk. Dan contohnya bagi talak bain kubra, di mana suami dan isteri tidak boleh berkahwin dan sekiranya mereka ingin bersama kembali, maka isteri tersebut perlu berkahwin dengan lelaki lain dan perlu bersetubuh, dan juga barulah mereka boleh berkahwin semula. Dan perempuan itu perlulah bercerai dahulu dan barulah mereka boleh berkahwin semula dengan suami terdahulu. Bagi langkah ketiga, sekiranya PNCR itu berpuas hati terhadap keterangan dokumen dan pasangan itu, maka ianya bolehlah dilakukan. Dan prosedur rujuk ini perlulah dilakukan di hadapan PNCR bagi memastikan suami tersebut benar-benar melafazkan rujuk mengikut ketetapan. Bagi langkah keempat, selepas berpuas hati terhadap lafaz rujuk yang dibuat oleh suami kepada pihak isteri, maka rujuk bolehlah didaftarkan. Misalnya lafaz rujuk yang boleh dilakukan adalah saya ingin rujuk bersama kamu. Saya ingin rujuk jika kamu suka. Macam itulah contohnya. Ini kerana lafaz rujuk ini lebih baik berbanding perbuatan, kerana perbuatan ini tidak dapat menzahirkan rujuk itu dengan lebih jelas. Contohnya memeluk, bercium, bersetubuh. Justru itu lafaz rujuk adalah perkara yang paling ditekankan dalam hukum rujuk. Bagi langkah kelima, di mana pasangan yang kembali bersama sebagai suami isteri akan diarahkan untuk menyerahkan surat perakuan cerai atau perintah perceraian yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah kepada PNCR. Apabila mereka
dah didaftarkan permohonan rujuk itu, barulah mereka menyerahkan kembali surat perakuan cerai bagi memastikan bahawa mereka ini mempunyai surat cerai tersebut. Bagi langkah ke-6, PNCR ni kemudian akan membatalkan surat perakuan cerai, seterusnya merekodkan rujuk serta surat perakuan rujuk akan dikeluarkan kepada pihak-pihak selepas mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh JAWI. Okey, pengeluaran akhir sekali adalah pengeluaran surat perakuan rujuk hanya akan dikeluarkan selepas 14 hari dari tarikh pendaftaran rujuk, dan pihak-pihak boleh mengambil surat perakuan rujuk seperti yang dikehendaki bagi menggantikan surat perakuan cerai. Okey, penggantian surat perakuan ini adalah penting bagi memastikan status ikatan perkahwinan mereka. Contohnya, jika mereka tidak menggantikan surat perakuan cerai, maka mereka ini dianggap dalam keadaan cerai atau berpisah. Justru itu mereka perlu mengambil dan mendapatkan surat perakuan rujuk itu supaya ianya perkahwinan mereka ini adalah berlandaskan undang-undang hukum syarak. Okay, berdasarkan prosedur-prosedur ini, saya dapat simpulkan bahawa prosedur rujuk amat penting dan dilaksanakan dalam tempoh haidah, dan ianya perlu diambil berat oleh setiap umat Islam bagi memastikan tiada isu-isu yang berkaitan dengan penentuan haidah dan rujuk berlaku dalam pasangan suami isteri di Malaysia. Baiklah, di sini saya lampirkan borang permohonan rujuk daripada Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, di mana di sini kita dapat lihat wujudnya butir-butir yang ada, di mana isteri atau suami itu perlu mengisi tentang keadaan semasa bercerai, keadaan diri selepas bercerai, sama ada masih suci, belum lagi datang haid pertama, masih lagi dalam keadaan haid, dan tarikh haid pertama, kedua dan sebagainya. Okay, berdasarkan borang ini dapat dilihat bahawa enakmen undang-undang negara kita amat terperinci dan amat menekankan tentang hukum tentang permohonan rujuk oleh umat Islam. Ini bagi memastikan institusi perkahwinan di Malaysia ini dapat dipertahankan dan dapat mengelakkan perkara-perkara yang boleh melanggari hukum syarak, seperti yang saya jelaskan tadi, wujudnya masalah dari segi hak nafkah, pewarisan, hak keturunan dan sebagainya. Baiklah, itu sahaja daripada saya mengenai haidah dan juga rujuk. Tak payahlah kasi orang tinggal dalam ni. Dah kes kan, tak payah macam boleh tak? Bukan aku. Pergi dah sekejap. Ya. Ini sekarang. Pergi dah sekejap. Kita tengah belum habis lagi kes. Kom. Orang kita tengah berjalan lagi ke rumah bahasa tak? Bukan sih, kalau kau kacau, faham tak? Aku tak perlu nak sekejap. Baik. Kau pergi dulu. Sekejap. Hari tak boleh. Suami dia lagi. Tak payah. Jangan. Jangan nak show. Jangan suami tak kita dekat kat sini. Okey. Dari sekarang. Berikut merupakan kejadian yang berlaku di Mahkamah Syariah pada tahun 2017, di mana seorang ibu yang terpisah dengan anaknya sehinggakan tidak boleh berhubung dan hanya boleh berjumpa buat seketika di mahkamah sahaja. Hal ini kerana pasangan terbabit dalam proses menuntut hak jagaan setelah berlakunya perceraian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan teruskan dengan kupasan mengenai tuntutan hadonah setelah berlaku perceraian. Hadonah boleh didefinisikan sebagai suatu tindakan untuk mendidik atau mengasuh anak yang belum mampu untuk berdikari terhadap perkara-perkara yang baik baginya atau mencegahnya dari sesuatu yang membahayakan walaupun dalam keadaannya yang sudah dewasa tetapi gila, seperti memandikan, memberikan makanan dan minuman, menguruskan pakaiannya dan sebagainya menurut Wahab pada tahun 2017. Dalam pada itu, para fuqaha mendefinisikan al-hadon membawa maksud memelihara kanak-kanak yang masih kecil, sama ada lelaki atau perempuan atau orang yang tidak mampu berfikiran waras, untuk membezakan antara baik atau buruk.
Bagi definisi hadanah dari segi undang-undang di Malaysia pula dapat dilihat pada Seksyen 81 dalam kurungan 1 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984 memperuntukkan bahawa ibu merupakan orang yang paling berhak untuk menjaga anaknya yang masih kecil semasa dalam tempoh perkahwinan maupun selepas perkahwinan tersebut dibubarkan. Namun, Seksyen 83 dalam akta yang sama juga turut menegaskan berkenaan syarat-syarat kelayakan yang perlu penjagaan anak, iaitu seseorang penjaga yang berhak mendapat hak hadanah mestilah seorang yang menganuti agama Islam sebagai syarat utama serta turut mensyaratkan seseorang penjaga itu mestilah yang berkelakuan baik dari segi akhlak Islamnya. Namun begitu, hak hadanah bagi seseorang ibu itu boleh digugurkan apabila ibu telah bertindak keluar dari agama Islam ataupun murtad, menurut Fauzi 2018. Hal ini adalah kerana semua peruntukan di dalam akta, enactment dan juga ordinan yang sama bagi semua negeri telah menetapkan bahawa seseorang ibu yang murtad atau tidak lagi beragama Islam boleh digugurkan hak penjagaan anaknya. Sebagai contoh, Seksyen 83 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984 memperuntukkan bahawa hak seseorang perempuan terhadap penjagaan anak akan hilang sekiranya perempuan tersebut telah bertindak murtad. Para ulama menetapkan bahawa hadanah hukumnya adalah wajib, di mana kewajipannya tidak hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkahwinan, namun ia berlanjutan setelah perceraian. Kita boleh lihat dalam Al-Quran ada menyatakan, iaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 233, adalah kewajipan ayah untuk memberi nafkah dan pakaian untuk anak dan isteri. Dalam pada itu, hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku pernah bersama-sama Nabi SAW, lalu datang seorang wanita dan berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya suamiku hendak pergi membawa anakku dan sesungguhnya dia telah mengambilkan air untukku dari sumur Abu Inabah dan sesungguhnya dia telah berjasa kepadaku. Maka datanglah suaminya dan berkata, siapa yang berani menghalangi aku dengan anakku ini? Nabi berkata, ini bapamu dan ini ibumu. Maka ambillah tangan di antara kedua-duanya yang engkau kehendaki, lalu diambillah tangan ibunya. Maka berjalanlah perempuan itu dengan anaknya. Maka jelaslah bahawa hukum hadanah itu adalah wajib ke atas kedua-dua individu yang bergelar ibu dan bapa. Seterusnya, kita lihat Seksyen 83 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984, di mana Akta 303 memperuntukkan bahawa syarat-syarat menjadi hadanah iaitu baligh berakal, tidak terganggu ingatannya. Oleh sebab itu, seseorang ibu atau ayah yang mengalami gangguan jiwa atau ingatan tidak layak melakukan tugas hadanah ini. Yang kedua, mempunyai kemampuan dan kemahuan untuk memelihara dan mendidik anak dan tidak terikat dengan sesuatu pekerjaan yang mengakibatkan tugas hadanah itu terabai. Yang ketiga, berkelakuan baik dari segi akhlak Islamiah agar dapat membimbing dan mendidik anak, dan seterusnya beragama Islam. Kita teruskan dengan tempoh penjagaan kanak-kanak yang ditetapkan oleh undang-undang. Menurut Seksyen 84 dalam kurungan 1 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984, di mana Akta 303 memperuntukkan bahawa hak hadanah bagi menjaga seseorang kanak-kanak tamat apabila kanak-kanak itu mencapai umur 7 tahun jika kanak-kanak itu lelaki dan umur 9 tahun jika kanak-kanak itu perempuan. Tetapi mahkamah boleh atas permohonan hadanah membenarkan ibu menjaga kanak-kanak itu sehingga kanak-kanak itu mencapai umur 9 tahun jika kanak-kanak itu lelaki dan umur 11 tahun jika kanak-kanak itu perempuan. Setelah tamatnya hak hadanah, penjagaan adalah turun kepada bapa, dan jika kanak-kanak itu telah mencapai umur kecerdikan ataupun mumayyiz,
maka kanak-kanak itu adalah berhak memilih untuk tinggal dengan sama ada ibu atau bapanya. Melainkan jika mahkamah memerintahkan selainnya, maka anak itu mempunyai hak untuk memilih sama ada untuk menetap bersama ibu ataupun dengan bapanya. Baiklah, siapakah orang yang berhak menjaga kanak-kanak ini? Menurut Seksyen 81 Akta 303 dalam kurungan 1 tertakluk kepada Seksyen 82, ibu adalah yang paling berhak daripada segala orang bagi menjaga anak kecilnya dalam masa ibu itu masih dalam perkahwinan dan juga selepas perkahwinan dibubarkan. Jika mahkamah berpendapat bahawa ibu adalah hilang kelaikan di bawah hukum syarak daripada mempunyai hak terhadap hadanah atau penjagaan anaknya, maka hak itu tertakluk kepada subseksyen 3 hendaklah berpindah kepada salah seorang yang berikut mengikut susunan keutamaannya, iaitu yang pertama, nenek sebelah ibu hingga ke atas, bapa, nenek sebelah bapa hingga ke atas, kakak atau adik perempuan seibu sebapa, kakak atau adik perempuan seibu, kakak atau adik perempuan sebapa dan seangkatannya, dengan syarat penjagaan orang demikian tidak menjejaskan kebajikan kanak-kanak itu. Oleh itu, marilah kita lihat prosedur bagi tuntutan hadanah ini. Terdapat 3 prosedur yang perlu dibuat, iaitu yang pertama, prosedur tuntutan, yang kedua, prosedur perbicaraan dan yang ketiga ataupun yang terakhir ialah prosedur majlis suluh. Bagi prosedur tuntutan, yang pertama, isi borang permohonan terlebih dahulu dan tarikh majlis suluh akan ditetapkan dalam tempoh 21 hari sahaja. Yang kedua, majlis suluh akan dijalankan pada tarikh yang ditetapkan dengan syarat kedua-dua pihak perlu hadir. Sekiranya terdapat persetujuan, terma persetujuan tersebut akan diendoskan kepada Hakim Mahkamah Tinggi Syariah pada hari yang sama juga. Yang ketiga, di hadapan hakim tersebut, sama ada di dalam dewan bicara atau di dalam bilik hakim, pihak-pihak akan ditanya berhubung dengan persetujuan tersebut dan perlu menyatakan persetujuan. Sekiranya terdapat pertikaian berhubung terma persetujuan, hakim akan mengarahkan untuk sesi majlis suluh sekali lagi atau dibawa untuk dibicarakan di hari lain, bermakna majlis suluh tersebut adalah gagal. Baik, yang keempat, sekiranya tiada apa-apa pertikaian di hadapan hakim tersebut, bayaran kes selesai perlu dilakukan dan perlu menunggu perintah bersih yang akan dipuskan ke alamat pihak plaintiff dan defendant dalam tempoh 14 hari. Sekiranya defendant ataupun plaintiff mahu mengambil sendiri perintah tersebut, perlulah memaklumkan kepada pendaftar atau petugas kaunter yang berkenaan. Baik, yang kelima, seandainya majlis suluh gagal atau tidak ada persetujuan atau tidak hadir semasa majlis suluh, kes akan dibawa ke mahkamah yang berkaitan untuk prosiding perbicaraan. Baiklah, berikut merupakan prosedur tuntutan. Bagi prosedur perbicaraan pula akan dimulakan dengan sebutan kes, di mana sebutan akan dilaksanakan di hadapan pendaftar. Semasa prosiding ini, pihak plaintiff dan defendant akan diterangkan mengenai prosedur dan apa yang perlu dilakukan oleh pihak-pihak bagi melancarkan lagi prosiding perbicaraan. Baik, yang kedua, perbicaraan. Sebelum prosiding, defendant perlu memfailkan pembelaan dan penyerahan sesalinan kepada pihak plaintiff dan kepada mahkamah. Pembelaan ini mengandungi butir-butir yang perlu dipersetujui dan tidak dipersetujui atau yang dinafikan di dalam penyataan tuntutan. Selain itu, defendant juga boleh memfailkan tuntutan balas bersama pembelaan tersebut. Yang ketiga, keterangan pihak plaintiff dan saksi-saksi plaintiff. Plaintiff akan mengemukakan keterangan berdasarkan pleading
atau penyata tuntutan. Plaintiff juga perlu mengemukakan pembuktian secara bertulis bagi menyokong apa-apa dakwaannya seperti laporan polis, laporan kesihatan defendant dan lain-lain dokumen yang berkaitan bagi menyokong kepada sebab-sebab ketidaklayakan defendant sebagai penjaga kepada anak-anak. Sekiranya plaintiff menggunakan perkhidmatan peguam plaintiff yang akan menyoal plaintiff berdasarkan pleading yang telah disediakan oleh pihak peguam. Sekiranya tidak, hakim sendiri akan menyoal plaintiff secara berdepan. Terdapat 3 jenis soalan-soalan utama, soalan balas dan soalan semula. Soalan pertama diajukan oleh hakim atau peguam. Soalan balas diajukan oleh defendant atau peguam defendant, manakala soalan semula diajukan oleh hakim atau peguam plaintiff. Soalan yang sama juga akan diajukan kepada saksi-saksi plaintiff. Dan yang keempat, keterangan defendant dan saksi-saksi defendant. Baik, prosedur yang sama seperti keterangan plaintiff. Dan yang kelima, hujahan pihak plaintiff dan defendant. Pihak-pihak perlu mengemukakan hujahan bertulis dan menyerahkan sesalinan kepada mahkamah dan pihak-pihak yang lain. Dan yang keenam, penghakiman atau keputusan hakim bagi keputusan prosedur kepada perbicaraan ini. Baiklah, yang terakhir, prosedur kepada majlis suluh. Baik, ketika tarikh majlis suluh diadakan, kedua-dua pihak perlu hadir bersama. Ini kerana suluh itu sendiri merupakan perbincangan secara damai di antara kedua-dua pihak yang berkaitan. Semasa majlis suluh diadakan, hanya pihak plaintiff, defendant dan pegawai suluh sahaja yang terlibat. Pihak-pihak yang lain, termasuklah peguam, tidak dibenarkan untuk mengikuti sesi perbincangan ini. Sekiranya pihak defendant tidak hadir, pegawai suluh akan meneliti semula laporan penyampaian notis suluh sama ada berjaya diserahkan kepada pihak defendant ataupun tidak. Asasnya, pihak mahkamah sendiri akan menyerahkan notis tersebut kepada defendant. Sekiranya defendant tinggal di luar negeri di mana kes itu berlangsung, mahkamah tersebut akan menyerahkan notis majlis suluh kepada mahkamah di negeri yang berkaitan untuk proses penyerahan notis tersebut. Sekiranya pihak-pihak hadir ke majlis suluh, perbincangan akan diadakan dan keputusan akan diperolehi setelah itu. Sebegitulah ketiga-tiga prosedur yang perlu dilalui bagi menuntut hak tunah. Berikut merupakan contoh borang yang digunakan dalam membuat tuntutan di mahkamah syariah. Borang-borang ini boleh diambil melalui portal-portal mengikut negeri masing-masing. Baiklah, berikut merupakan senarai rujukan yang digunakan dalam pembentangan ini. Sekian saja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.